Assalamualaikum. Apa khabar? Hari ini kami akan membentangkan tajuk berkaitan teamwork ataupun kerja berpasukan. Apa itu teamwork atau kerja berpasukan? Secara umumnya, teamwork dapat didefinisikan sebagai sebuah kumpulan yang bekerjasama untuk mencapai satu tujuan. Kumpulan individu ini mempunyai aturan dan mekanisme kerja yang jelas serta mereka bergantung antara satu sama lain. Oleh itu, sekumpulan orang yang bekerja dalam satu tempat, bahkan di dalam satu projek, belum tentu ianya merupakan sebuah teamwork. Dalam sebuah pekerjaan, penggunaan teamwork seringkali dijadikan sebagai langkah yang terbaik untuk mencapai satu kejayaan. Teamwork atau kerja berpasukan yang baik dapat memudahkan kerja orang-orang di dalam kumpulan tersebut untuk membahagikan tugas dan menyiapkan tugasan masing-masing. Namun demikian, untuk membentuk sebuah teamwork yang baik, ianya memerlukan komitmen yang tinggi, tetapi ianya amat memudahkan untuk semua orang. Saya akan menerangkan tentang objektif kerja berpasukan. Yang pertama ialah penambahan dari segi pendapat dan pandangan. Salah satu objektif untuk pengaturan kerja berkumpulan adalah meningkatkan pandangan dan pendapat untuk semua ahli yang terlibat dalam tugasan. Sebilangan orang yang lebih menguasai daripada yang lain dan selalunya pandangan mereka menjadi pandangan utama kumpulan. Objektif ini membolehkan ahli lain bercakap dan berkongsi perspektif mereka sehingga setiap ahli berpeluang untuk menyumbang. Ia sangat berguna kepada masyarakat seperti pelajar dan pekerja. Kedua ialah jangka masa. Setiap tugasan mestilah mempunyai tarikh akhir untuk dihantar kepada pensyarah. Ketua kumpulan telah membagikan tugasan kepada setiap ahli mengikut topik. Oleh itu, kerja berkumpulan mempunyai lebih kelebihan untuk menyelesaikannya dalam jangka masa yang lebih singkat berbanding dengan tugasan secara individu. Maka setiap ahli bertanggungjawab untuk menyelesaikan tugasan mereka dan mematuhi tarikh akhir yang telah ditetapkan. Yang ketiga ialah meningkatkan kemahiran individu. Seperti pelajar, boleh meningkatkan kemahiran dalam mencari maklumat dan membuat tugasan mengikut format yang ditentukan. Antara 8 ciri-ciri utama yang perlu ada dalam kerja berpasukan ialah: yang pertama, ketua sebagai fasilitator dan pembimbing pasukan membuat persetujuan seluruh pasukan setelah menerima dan dinilai keputusan. Seterusnya, yang kedua, mesyuarat bersama. Ini untuk mengelakkan salah faham dan rasa tidak puas hati. Yang ketiga, bertolak ansur dalam pasukan untuk merancang penugasan kerja secara bersama. Yang keempat, komunikasi secara dua hala yang lebih terbuka dan telus. Yang kelima, kerjasama sesama anggota berkongsi kepakaran dalam menjadi pelengkap antara satu sama lain. Yang keenam pula, matlamat untuk mencapai hasil kerja berpasukan dengan lebih jelas. Yang ketujuh, kepercayaan antara ahli kumpulan yang kukuh. Dan akhir sekali ialah saling membantu menyelesaikan tugasan atau kerja yang diterima. Sekian, terima kasih. Jadi saya akan menyambung tentang kelebihan-kelebihan teamwork ataupun kerja berpasukan. Kelebihan yang pertama ialah dapat mengurangkan tekanan. Ini apabila setiap ahli pasukan berganding bahu untuk menghasilkan idea-idea ataupun pendapat mereka untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Kelebihan yang kedua ialah dapat meningkatkan prestasi. Apabila kita di dalam satu pasukan, kita akan cuba sedaya upaya untuk memberi sebarang idea atau pendapat yang kita boleh kongsikan kepada rakan-rakan pasukan supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah tersebut. Kelebihan seterusnya ialah dapat memupuk sikap bekerjasama. Apabila kita dalam satu pasukan, setiap ahli pasukan akan membantu antara satu sama lain, terus dapat memupuk sikap bekerjasama antara satu sama lain. Dan akhir sekali, kelebihan kerja berpasukan ialah dapat membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.
Perkara ini dapat dicapai apabila setiap ahli pasukan telah berkongsi idea masing-masing dan pendapat masing-masing dan akhirnya dapat mencapai sesuatu keputusan dan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Sekian, terima kasih. Antara salah satu kelemahan kerja berpasukan adalah berlaku ketidaksefahaman antara ahli. Perbezaan pendapat akan mencetuskan konflik dalam kalangan ahli kumpulan. Kesannya akan berlaku masalah antara ahli semasa melakukan tugasan. Seterusnya, kerja berpasukan juga akan membuatkan ahli kumpulan kurang memberikan tumpuan dan kurang fokus dalam melakukan tugasan. Terdapat juga ahli yang mengambil kesempatan terhadap ahli yang telah menyiapkan tugasan, contohnya dengan tidak mengambil peduli tentang bahagian yang harus dilakukan. Oleh itu, ahli kumpulan yang telah menyiapkan tugasan terpaksa mengambil alih tugasan tersebut. Akhir sekali, prestasi akan menurun. Kepadatan antara ahli akan menyebabkan kesukaran dalam membahagi tugasan serta aktiviti menilai setiap ahli akan menjadi sukar. Seterusnya saya akan menyampaikan mengenai kepentingan kerja secara berpasukan. First sekali, antara kepentingan kerja secara berpasukan ialah mendapat sokongan daripada ahli pasukan. Contohnya kalau kita kerja secara berkumpulan kan, mestilah ada tim-tim dia kan. So kalau kita kerja dalam pasukan, tak adalah kita stres. Seterusnya yang kedua, melalui kerja pasukan ni kita dapat berkongsi tanggungjawab. Macam yang saya cakap tadi, bila kita dah ada tim, mestilah kita dapat bantu antara satu sama lain kan. Sebab setiap orang tu dia ada kelebihan dengan kelemahan dia masing-masing. Ada orang dia pandai decorate, ada orang dia pandai keluarkan idea. Dari situ kita dapat melengkapi antara satu sama lain. Yang ketiga, kita dapat membina ikatan hubungan yang lebih erat antara ahli pasukan. Contohnya kalau tim kita tu tengah ada masalah kan, mestilah kita kena bincang antara ahli grup kita, macam mana nak selesaikan masalah ni. Bila kita dah dapat selesaikan masalah tu, kita dapat rasa yang hubungan kita ni lebih rapat daripada sebelum ni. Yang terakhir sekali, kita dapat membuktikan bahawa kerja berpasukan ni ialah satu budaya yang sangat positif dan berkesan. Hal ini kerana kita dapat meluangkan masa bersama untuk berbincang, kita dapat berinteraksi antara satu sama lain dan kita dapat melengkapi antara satu sama lain. Baiklah, akhir sekali ialah cara ataupun tips untuk kerja berpasukan yang lebih berkesan. Jadi tips yang pertama ialah boleh bina hubungan baik, berinteraksi dengan orang lain dan bekerja secara efektif bersama mereka untuk mencapai objektif yang sama. Tips kedua pula, boleh faham dan mengambil peranan sila ganti antara ketua kumpulan dan ahli kumpulan. Jadi tips yang ketiga, boleh kenali dan hormati sikap, kelakuan dan kepercayaan orang lain. Tips keempat, boleh memberi sumbangan kepada perancangan dan selaraskan hasil usaha kumpulan. Yang kelima pula, yang terakhir, bertanggungjawab terhadap keputusan kumpulan sendiri. Jadi itu antara 5 tips yang saya dapat kongsikan. Jadi itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.